Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasakhal ummah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Amma ba'd, uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan, masa dan ruang untuk sama-sama kita dapat mendengar sedikit kuliah maghrib berkaitan dengan isu yang sedang berlaku, isu umat Islam yang sedang berlaku di Palestin. Kalau tengok hari ini berapa hari bulan? Hari ini berapa? 6. Esok 7 hari bulan. 7 hari bulan bermakna genaplah 2 bulan. Sebelum ni berlakunya perang Taufan sebelum ni pada 7 Oktober berlakunya bermulanya Taufan Al-Aqsa, yang kita dengar Hamas telah mulakan peperangan inilah Taufan Al-Aqsa. Maknanya esok 7 hari bulan, maknanya lengkaplah 60 hari rakyat Palestin berada dalam keadaan berperang, masih lagi dalam keadaan berperang. Dan beberapa hari awal bulan itu sempatlah gencatan senjata selama seminggu. Tapi kemudian sekarang berlaku lagi peperangan. Jadi apa yang kita nak sama-sama kita boleh ambil iktibar daripada apa yang berlaku di Palestin, sama-sama kita hayati insya-Allah pada malam ini. Sebelum kita pergi cerita apa yang berlaku, pertama sekali kita kena tahu apakah dia Al-Quds dalam hidup orang Islam. Apa pentingnya Al-Quds ni dalam kehidupan kita sebagai orang Islam? Kita sebagai orang Islam ni ada kena-mengena tak dengan Masjid Al-Aqsa? Pertama, yang ni kita punya keimanan. Pertama, dia adalah masjid kiblat pertama umat Islam. Dan ingat lagi ketika zaman Nabi, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan Nabi Muhammad SAW dihina, diejek oleh orang Yahudi. Sebab orang Yahudi kata apa? Kamu kata kamu sembah Allah, tapi kiblat menghadap ke Masjidil Aqsa. Akhirnya Allah turunkan ayat ni, wa min haitsu kharajta. Allah kata, pusingkanlah muka kamu menghadap ke Masjidil Haram. Kalau kita pergi umrah di Masjidil Qiblatain, dekat situlah tempat berlakunya perubahan kiblat. Mula-mula Nabi solat, ada riwayat kata solat Zuhur, ada yang riwayat kata solat Asar. 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian turun ayat ini, maka berpusinglah Nabi menghadap Masjidil Haram. Itulah kiblat yang kita sekarang menghadaplah sehingga sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, Masjidil Aqsa ni adalah masjid yang kedua dibina selepas Masjidil Haram. Nabi Adam diturunkan oleh Allah, Nabi Ibrahim di tapak Masjidil Nabawi itu, Mekah tu dah ada sejak azali lagi ketika zaman Nabi Adam. Kemudian Allah hantar Nabi Ibrahim untuk bina Kaabah. Wa izzalqu Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika
Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail mengangkat binaan Kaabah. Itu yang pertama. Kemudian barulah Nabi Ibrahim pergi ke Palestin untuk bina masjid yang kedua, iaitu Masjidil Aqsa. Dan dia merupakan masjid ketiga. Kalau ikut ranking dalam Islam, dia adalah masjid yang ketiga yang suci. Pertama, Masjidil Haram, Allah gandakan 100,000 kali ganda kalau kita solat di sana. Kedua, Masjidil Nabawi di Madinah. Yang ketiga, iaitu di Masjid Al-Aqsa di Palestin, digandakan 500 kali ganda. Kalaulah kita nak pergi melancong, utamakan dulu pergi ke tanah-tanah suci. Dan kalau belum pernah pergi umrah dulu. Dan kalau belum pernah pergi haji dulu. Lepas tu nak pergi melancong mana? Pergi ke Baitul Maqdis dulu. Lepas tu barulah kita fikir nak pergi Korea ke, nak pergi Jepun ke, tu kalau ada duit lebih lah. Tapi kita pergilah tempat-tempat yang masjid-masjid yang tanah suci ni yang Allah janjikan lah. Kemudian dalam keimanan kita juga inilah tempat berlakunya Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Masih ingat lagi ketika Nabi kematian isterinya, kematian pakciknya, akhirnya Allah suruh Nabi pergi ke Baitul Maqdis, kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha, menaiki Buraq. Berlaku selama 1 hari 1 malam. Tak sampai 1 hari lah, 1 malam je. Pergi malam tu, sebelum subuh dia dah balik. Di sinilah tempat berlakunya Isra' dan Mi'raj. Kemudian di sini jugalah bumi yang Allah janjikan penuh keberkatan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Maha suci Allah yang telah menjalankan, yang telah Isra' Mi'rajkan Nabi pada waktu malam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami telah berkati di sekelilingnya, iaitu Masjidil Aqsa tu Allah telah berkati. Allah telah menurunkan berkat dekat tanah tu. Dan juga bumi Palestin adalah bumi Anbiya. Berapa ramai nabi-nabi yang hidup di Palestin. Nabi kita, Nabi Muhammad dan Nabi Ismail sahaja keturunan Arab, Quraisy, berada di Mekah. Kalau Nabi Musa di Mesir. Kebanyakan Nabi yang lain semua daripada Palestin. Dan ini juga adalah bumi jihad. Sebab dah banyak hadis Nabi SAW menyebut akan banyak berlaku peperangan pada akhir zaman. Dan akhir sekali Islam akan menang di Palestin, mengalahkan Yahudi. Ini adalah hadis akhir zaman. Kita tak tahu kita sekarang ni sudah berada di akhir zaman ataupun belum lagi. Tapi kalau ikut tanda-tandanya, kita sebenarnya semakin hampir kepada akhir zaman. Sebab ulama' menyebut, bukan ulama' menyebut lah, tapi ulama' buat kajian bahawa umur dunia ni dia tak akan lebih daripada 1,500 tahun. Sekarang dah 1,444. Tahun depan dah 1,445. Maknanya dah tak lagi berapa puluh tahun lagi, kita dah menghampiri akhir zaman. Sama ada kita sempat ke akhir zaman ataupun generasi anak-anak atau cucu kita. Kita dah tak lama lah. Dah akhir zaman. Dah banyak dah berlaku. Apa yang berlaku di Palestin tu adalah tanda-tanda lah akan berlaku akhir zaman. Dan dia adalah pusat khilafah akhir zaman. Dan akhirnya bumi Palestin ni akan menjadi tempat akhir zaman dia, kemenangan Islam, pimpinan Islam akhirnya akan berada di sana. Selepas menangnya mengalahkan Yahudi, akhirnya kepimpinan Islam akan berada khilafah di sanalah. Jadi apa pentingnya pada malam ni adalah kita kena tahu perjuangan Palestin ni kenapa penting. Dia merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksudkan sunnah adalah
Nabi dalam satu sunnah dia kata, hitunglah 6 perkara yang akan terjadi menjelang hari kiamat, iaitu pertama, kewafatanku, dah berlaku dah. Kedua, pembukaan Baitul Maqdis. Pembukaan Baitul Maqdis ni dah buka belum? Ketika zaman Nabi tak sempat. Kemudian Umar Al-Khattab, kan, Umar Al-Khattab berjaya buka Baitul Maqdis. Kemudian ni sejarah, kita cerita sikit sejarah supaya kita tahu sejarah kita macam mana. Baitul Maqdis tu akhirnya dikuasai oleh orang kafir dan ditawan semula oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sejak pada Salahuddin Al-Ayyubi tu sehingga bila? Ketika zaman Salahuddin Al-Ayyubi tu dialah milik orang Islam di bawah sehinggalah di bawah kerajaan Turki Osmaniyah. Sehinggalah 1948 barulah jatuhnya kepada dia sebelum 1948, tapi 1948 telah diisytiharkan kerajaan Israel lah secara rasmi. Dan pada awal 1900 sudah British telah menawan Palestin. Nanti kalau kita tengok macam mana Nabi dulu dia buat peperangan Syria. Syria ni peperangan kecil. Kalau kita biasa dengar perang Badar, perang Ahzab, itu perang besar. Tapi peperangan kecil Nabi ada juga buat yang kita jarang dengar lah. Tapi perang-perang Syria ni banyak Nabi buat menghala ke utara Madinah. Maknanya menghala ke Masjid Al-Aqsa. Dan kalau kita tengok kat sini, perang Mu'tah tu sikit lagi nak sampai ke Palestin. Zaman Nabi tu Nabi dah menguasai sehingga ke Mu'tah. Sikit lagi nak sampai Baitul Maqdis. Tapi tak sempat. Akhirnya diteruskan oleh Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar berjaya menawan Baitul Maqdis. Ini Sayyidina Umar telah membuka Baitul Maqdis pada 15 Hijrah. Nabi wafat 11 Hijrah. Maksudnya 4 tahun selepas Nabi wafat barulah Baitul Maqdis dapat dibebaskan oleh Sayyidina Umar. Kemudian dibebaskan sekali lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada 1187 Masihi. Lama 1187 sehingga 1900. Maknanya hampir 800 tahun umat Islam Palestin duduk dekat situ. Kemudian baru datangnya Israel ni. Baru datang Israel ni 1948. Baru je datang. Jadi apa yang kita cerita, kita kena ingat sejarah 1948 ni macam mana boleh berlaku. Dia panggil Nakbah. Nakbah ni maksudnya kesedihan umat Islam. Peristiwa yang sangat menyedihkan. Selepas kejatuhan Khilafah Uthmaniyah. Dia bermula pada 1894 dengan seorang nama dia Theodor Herzl. Dia seorang wartawan. Dia tulis satu buku Judenstaat. Dia tulis buku tentang satu negara Yahudi. Kat situlah dia yang mengeluarkan idea tu. Akhirnya bermulalah persidangan pertama orang Yahudi. Kumpul-kumpul baru dibincang. Okey, kita ni nak buat satu negara ni. Kat mana kita nak duduk? Mereka ni kebanyakan duduk di Eropah. Masa sebelum dia pergi ke Palestin, mereka ni duduk di kawasan Eropah. Kalau kita pernah dengar apa? Siapa tu yang bunuh ramai tu? Nazi apa? Hitler. Tu daripada Eropah. Mereka nak halau orang Yahudi ni, mereka bunuh beramai-ramai orang Yahudi dekat sana. Supaya orang Yahudi ni lari daripada Eropah. Jadi ini persidangan pertama. Kemudian ketika zaman Turki Osmaniyah, mereka pernah minta dekat Sultan Abdul Hamid berikan mereka tanah Palestin sedikit untuk mereka ni lah hidup untuk orang Yahudi. Tapi Sultan Abdul Hamid kata apa? Tanah Palestin adalah tanah wakaf. Bukan milik Turki Osmaniyah, tapi dia adalah milik umat Islam. Dia kata kalau kau nak ambil kena bayar dengan darah umat Islam lah. Tak boleh lah, maknanya tak boleh ambil. Okay, kat sinilah penting perjanjian Sykes-Picot ni. Ini adalah perjanjian di antara kuasa-kuasa besar. Sebelum kejatuhan Turki Osmaniyah, kerajaan British, Perancis ni, mereka dah bincang.
macam mana nak bahagikan negara-negara Turki Osmaniyah ni selepas kejatuhan. Ini mereka bincang berdua. Dan macam mana berlakunya kejatuhan Turki Osmaniyah adalah dia takkan, kalau mereka saja takkan jatuh. Dia mesti ada pengkhianatan juga daripada orang Islam. Siapa? Kan? Raja Saudi. Raja Saudi bergabung dengan orang ni. Mereka minta Saudi ni minta tolong British jatuhkan Turki dan naikkan dia sebagai khalifah. Itu dia janji dengan British. Tapi dia tak tahu British ni dah janji dengan Perancis ni untuk pecahkan tanah Turki Osmaniyah ni bawah jajahan dua ni. Akhirnya bila jatuhnya Turki Osmaniyah, akhirnya barulah Raja Saudi ni baru sedar dia pun kena tipu juga dengan British, dengan Perancis. Akhirnya dibahagikan negara Turki Osmaniyah, dan Palestin ni diletak bawah jajahan British. Kalau Mesir, ada beberapa negara Arab di bawah jajahan Perancis. Ini 1916, awal kurun 19. Pada sejak 1916 ni perjanjian kejatuhan Islam adalah 1924. Maksudnya 8 tahun lepas perjanjian ni berlaku, kerajaan Islam jatuh dan Palestin di bawah jajahan British. Dan ni adalah dipanggil deklarasi Balfour. Inilah perjanjian antara orang British dengan Yahudi. Dia janji untuk berikan tanah Palestin kepada Yahudi. Ini pada 1917. Akhirnya bila dah jatuh Turki Osmaniyah, maka diberikanlah pada orang Yahudi lah. Ini kita tengok kata-kata daripada akhbar berita menyiarkan gambar LMB dan menulis kata-katanya. Dia kata apa? Hari ini perang salib sudah berakhir. Ketika orang British dapat je tanah Palestin, dia kata perang salib sudah berakhir. Perang salib ni bila? Daripada zaman Salahuddin tu. Perang salib tu, mereka berdendam beratus tahun, akhirnya jatuh kepada mereka. Dia kata akhirnya berjayalah mereka melawan balik kemenangan perang salib. Sampai sekarang sehingga dah habis belum? Bagi dia orang mungkin dah menang, tapi bagi kita belum menang lagi. Kita masih dalam peperangan salib ni. Apa yang berlaku sekarang ni, apa yang Al-Qassam, Al-Hamas buat sekarang ni, meneruskan lagi peperangan ini. Tak pernah habis. Kami telah kembali wahai Salahuddin. Ini semua kata-kata British. Ini gambar pemindahan orang Yahudi ramai-ramai ke Palestin. Kalau ikut statistik, daripada 1920 hinggalah 1945, pemindahan seramai 400,000 orang daripada Eropah, daripada banyak tempat lah, tapi kebanyakannya daripada Europe. Maka pada 1948 secara rasminya negara Israel diisytiharkan. Sebelum tu PBB, dia macam mana boleh isytihar lah daripada PBB. Ni. Dan PBB yang pecahkan tanah antara Israel dengan Palestin. Ada 3 kawasan. Ada Gaza, ada Israel dengan ada West Bank, tebing barat. Dan diisytiharkan secara rasmi pada 1948. Maka genaplah 75 tahun. Sekarang ni 2023. Maka 75 tahun lah negara Israel tertubuh secara haram. Ini biasa kita akan tengoklah macam mana daripada negara Palestin penuh, semakin mengecil. Dan penduduk orang Palestin keseluruhannya 6 juta. Dekat Jordan ada 2.3 juta, dekat Gaza ada 1.5 juta, dekat West Bank ada 1 juta, dekat Syria, Lebanon, dan kebanyakan mereka yang kat luar ni pelarian lah, dalam kemah-kemah pelarian. Okay, kalau di tebing barat ni kita laju je sebab banyak lagi slide. Mungkin saya nak cerita supaya kita dapat gambaran sedikit. Ni di tebing barat,
kita tahu yang berlaku perang sekarang ni di Gaza. Yang ni di tepi barat ni ada tempat Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni lah yang sekarang ni dikuasai oleh Fatah, iaitu Muhammad Abbas. Jadi kalau kita tengok dekat tepi barat sendiri pun dia bahagi bertiga. Kalau dulu sepatutnya semua tu adalah milik Palestin, tapi tepi barat saja pun dia pecah ke bertiga. Ada kawasan yang milik orang Palestin sahaja. Yang kedua milik yang berkongsi antara orang Palestin dengan Israel. Dan bahagian ketiga yang warna biru tu, itu memang milik Israel, lagi banyak daripada Palestin. Walaupun PBB mereka mengatakan bahawa two state solution kan. Akhirnya mereka juga yang cuba merampas tanah dan rumah-rumah orang Palestin. Itu hanyalah bohong je lah. Two state solution ni hanya untuk membenarkan dia duduk kat situ. Jadi sebab tu kalau kita orang Malaysia tak setuju dengan two state solution lah. Solusi dua negara. Maknanya kedua-dua dapat negara secara win-win. Tak ada yang win-win. Israel akan mengkhianati juga. Ni di sepanjang di sepanjang tepi-tepi antara Israel dengan Palestin ni dia bina tembok setinggi 8 meter. Tinggi 8 meter. Ni kehidupan dia, ni cerita sebelum lakunya perang. Macam mana kehidupan orang Palestin adalah setiap hari ada kawalan ketat antara orang Palestin. Diorang nak bekerja, nak kena lalu checkpoint polis. Nak kena banyak sekatan. Susah. Memang sengaja disusah-susahkan. Orang Israel memang sengaja susah-susahkan orang Palestin ni supaya memang hidup mereka ni susah. Kan, ada yang ditangkap. Nampak macam ganas sikit je, terus tangkap. Lelaki ke perempuan ke tak kisah. Dia akan tangkap. Dan sekarang ni kalau kita tengok, ada beberapa masa gencatan senjata hari tu, ada beberapa tawanan yang dibebaskan. Setelah 5-8 tahun, ada satu gambar tu kalau kita tengok, dia kan tangkap masa budak. Tapi baru dibebaskan hari tu, mak dia tengok anak dia dah remaja lah. Baru dapat jumpa. Hampir 8 tahun di penjara kan. Ada yang kena bunuh. Kalau kita masih ingat lagi tahun lepas, masa setiap kali Ramadan je mereka akan kacau Masjidil Aqsa, akan ada pembunuhan. Jadi mereka ni memang hidup sentiasa diganggu oleh Israel. Dan itu yang Israel nak, supaya apa? Dia kata supaya orang Palestin ni takut dengan orang Israel, sebab mereka diganggu selalu. Percubaan masjid, dan dalam masjid sendiri pun dia bahagikan. Ada kawasan umat Islam, iaitu dekat masjid yang warna biru tu. Tapi kawasan yang kubah kuning tu, kindong yang tempat batu tu, itu tempat orang Israel. Bukan Israel, lil Yahud, untuk orang Yahudi. Bukan Israel kan, dia ada beza. Yahudi maknanya orang Yahudi lah. Dan berapa banyak rumah-rumah yang dirobohkan. Ini contoh beberapa penempatan yang dibina selepas dirobohkan, dia ambil secara paksa. Bukannya dia beli ke apa, tak ada. Dia halau, lepas tu dia robohkan, lepas tu dia bina bangunan baru. Dan rumah-rumah ni dia nak panggil lagi orang-orang Yahudi kat luar negara ni datang untuk duduk dekat sini, untuk penuhkan rumah-rumah yang kosong ni. Kalau kita pergi ke Gaza. Ini Gaza sebelum kena bom. Cantik tak? Kalau kita tengok gambar cantik lah. Sebelum kena bom, bangunan-bangunan cantik lah dekat tepi pantai tu. Dan pada 2005 dulu, dekat Gaza dulu ada orang Israel duduk situ. Tapi pasal 2005 mereka semua dihalau. Jadi yang betul-betul berada di Gaza adalah hanya orang Palestin.
Ini peta Gaza lah secara ringkas. Dan di sekeliling Gaza tu dikelilingi oleh pagar besi dawai ni. Kalau tadi di West Bank tembok batu, tapi dekat sini pagar besi, tinggi jugalah. Dia bukan hanya ada pagar besi lagi, tapi dia ada tembok. Ada tembok lagi. Ni. Nak tengok tu. Ada ni pagar besi. Lepas tu dekat, padahal satu lagi tembok sampai dekat bawah tanah. Sebab apa? Sebab orang Israel takut Hamas. Hamas kan dia buat terowong. Jadi dia takut tembus keluar ke Israel. Jadi dia buat pagar tu sampai ke bawah. Sampai bawah tanah supaya Hamas tak boleh tembus sempadan tu. Punya takutnya Israel. Dan apa lagi yang berlaku sebelum peperangan adalah normalisasi Israel. Yang ni kita mungkin tak perasan kat Malaysia. Sebab benda ni berlaku di Arab. Kalau dekat Arab, dia akan rasa lah. Tapi kita kat Malaysia kurang sikit rasa. Sebab apa berlaku? Israel dia panggil Great Israel. Israel Raya. Mereka nak bina satu negara, bukan sekadar Israel tu. Tapi mereka nak menguasai antara dua sungai. Sungai ini dengan sungai Furat. Termasuk Syria, termasuk Saudi, termasuk Egypt, Kairo. Dan Saudi ni sehinggalah Madinah. Kenapa Madinah? Ingat lagi tak? Perang Khaybar. Perang Khaybar ni adalah peperangan umat Islam dengan Yahudi. Akhirnya Nabi kalahkan orang Yahudi dan halau daripada Madinah. Jadi mereka konon-kononnya nak semula Khaybar itu, Madinah, tempat dekat Madinah lah. Mereka kata tempat dia lah Yahudi. Kemudian pada 2017 ketika Donald Trump, mereka telah mengiktiraf Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel. Padahal ketika itu orang Palestin di situ, tapi Donald Trump ni dah iktiraf. Memang benda ni dah berlaku. Dan inilah yang sedang berlaku ni lah. Iaitulah perjanjian abad ini. Antara Saudi ada Al-Sisi, Mesir. Nah, ini yang mereka bincangkan supaya apa? Supaya rakyat Palestin dipindahkan ke Sinai. Sinai itu Mesir. Sebab dia bincang Fatah Al-Sisi pun sebenarnya terlibat sekali lah. Dia memang terlibat US ketika dia jatuhkan Morsi dulu, sebab US tolong Fatah Al-Sisi untuk jatuhkan. Sebab apa? Sebab masa zaman Morsi dulu banyak bantuan dibagi kepada Gaza. Bila Fatah Al-Sisi naik je, terus kena tutup balik Rafah. Tapi Morsi sempat setahun je lah. Lepas tu Al-Sisi sehinggalah sekarang. Jadi sebab tu kita tengok masa perang awal-awal tu, pintu Rafah tu tak dibuka. Sebab ni lah, sebab Al-Sisi ni. Perjanjian Abraham untuk mengiktiraf kewujudan Israel dan UAE Bahrain. Ini untuk iktiraf. Ini lah panggil normalisasi Israel. Bahrain dah buat, Morocco dah buat, UAE dah buat. Sehinggalah sebelum berlakunya peperangan Taufan Aqsa ni, Saudi dah nak buat lah, nak tanda tangan lah. Tapi belum lagi untuk iktiraf Israel. Ni yang sempat dah buat sebelum berlakunya perang. Tapi dengan bangganya Netanyahu masa dalam PBB ditunjukkan peta ni bahawa Sudan, Egypt, Saudi semua macam dah iktiraf dia. Padahal ketika itu Saudi belum iktiraf lagi. Dekat sinilah Netanyahu menghapuskan peta Israel, Palestin. Sebelum berlakunya perang Taufan Aqsa ni, dekat PBB dia dah tunjukkan bahawa lepas ni Palestin dah tak ada. Jadi kenapa berlakunya perang Taufan Aqsa ni? Supaya orang ingat balik ada Palestin. Kalau Hamas tak buat serangan ni, kita secara diam-diam tahun depan Palestin tak ada.
kita pun tak perasan. Itulah sebab kenapa berlakunya serangan ini adalah untuk menghentikan apa yang Israel tengah nak buat sekarang ni. Jadi dengan berlakunya peperangan ini, Saudi pun tak jadi nak iktiraf Israel. Sekarang ni yang Bahrain pun dah lari sokongan dia daripada Israel. Banyak negara-negara cuba lari balik daripada janjian iktiraf Israel tu. Itu antara kebaikan yang berlaku perang ni lah. Ini antara benda yang dia nak buat. Dia nak buat satu laluan, dia panggil IMEC, laluan perdagangan daripada Eropah sampai ke India. Tengah-tengahnya Israel. Maksudnya daripada Eropah akan lalu Israel, daripada Israel akan lalu Saudi sampailah ke India. Itu dia punya perancangan Israel ni lah. Kenapa dia nak ambil seluruh tanah Palestin tu. Jadi berlakulah peperangan ketika 7 hari bulan Oktober. Ni ada video. Tak dengar dia punya suara dia. Tapi tak apalah, ini video-video serangan-serangan awal ketika 7 Oktober. Sebenarnya pada 7 Oktober itu Hamas telah menang. Sebab apa? Ni. Serangan 1,000 tentera secara mengejut melalui 3 jalan. Ada serangan udara melalui roket, sebanyak 5,000 roket dijatuhkan. Serangan darat dan serangan laut. Tapi Israel ketika itu tak bersedia, akhirnya kalah. Dan kematian tentera Israel ketika 1,000 lebih. Dan berjaya menawan seramai 250 orang. Ini yang sekarang dilepas-lepaskan daripada tawanan itulah. Dan mereka telah berjaya menangkap komando-komando. Dan mereka menguasai sejauh 40 km. Menguasai 21 kawasan Yahudi. Dan yang paling penting sekali, dia berjaya menangkap perisikan Israel. Jadi mereka tahu maklumat-maklumat daripada Israel ni, perisikan-perisikan dia Hamas dapat. Jadi ketika itu sebenarnya Hamas dah menang. Jadi apa yang berlaku peperangan sekarang ni, dia adalah peperangan Israel untuk balas dendam atas kekalahan dia. Sebab tu dia tak serang pun Hamas. Dia tak puas hati, dia dah kalah. Dia bom je rakyat Palestin. Sebab dia dah kalah. Tapi sehingga sekarang pun masih tak dapat menjumpai, Israel masih tak dapat menyasarkan kubu-kubu Hamas. Kan? Masih tak jumpa lagi kubu-kubunya. Masih berperang di atas darat lah. Macam tu. Mereka tak jumpa lagi kubu-kubu. Ini gambar-gambar lah macam mana peperangan roket. Apabila Hamas lancarkan roket dekat Israel akan ada Iron Dome. Iron Dome apa panggil dia? Sebutan dia. Penapis roket. Tapi berapa banyak dia boleh tapis? Daripada 5,000, akhirnya akan ada beberapa yang jatuh lah. Beratus, beribu juga yang jatuh. Ini sekali lalu lah, sebab ni kita dah tahu apa yang berlaku 7 Oktober itu. Ni cuma yang ni Ustaz nak sebut, dasar bumi hangus Israel di Gaza. Macam mana Israel nak halau orang Gaza ni? Mereka nak halau tak nak keluar. Kan? Mereka nak Israel nak halau orang Palestin ni supaya keluar ke Sinai. Kan? Jadi apa yang dia buat dia bom banyak. Dia panggil bumi hangus. Akhirnya bumi tu tak boleh nak hidup. Air tak ada, tanaman tak ada, makanan tak ada. Macam mana orang nak duduk di situ? Sebab tu dia bom banyak supaya orang tak boleh duduk di situ. Akhirnya orang akan keluar dan dia akan ambil tanah tu. Tapi kuat tak kuat orang Palestin, dia kata apa? Kami tak akan keluar. Kami akan duduk juga kat sini. Dekat tanah tu. Sampai sekarang orang Palestin, walaupun rumah dia dah hancur, dia buat kemah dalam rumah dia.
Dekat tanah tu dia buat kemah. Dia duduk dekat situ. Itulah tuan tanah. Dan kalau orang Israel apabila dia kena bom je, lama-lama dia lari. Beli tiket kapal terbang, pergi US, pergi Rusia, pergi Eropah, lari. Sebab dia bukan tuan tanah. Dia pun tahu dia duduk tanah orang. Bila berlaku peperangan, dia pun tak mampu nak bertahankan rumah dia sendiri. Berbeza dengan orang Gaza, Palestin. Ni gambar lepas dah kena bom lah. Ada video lah. Itulah keluasan Gaza. Tak besar pun Gaza ni. Okay, sehingga hari ni hampir 16,000 dah kematian. Dan 50%-nya adalah kanak-kanak. Itu yang amat menyedihkan lah. Kanak-kanak yang tak berdosa, tak tahu apa-apa, akhirnya jadi mangsa peperangan. Ini pun sampai sekarang Israel cuba nak menyasarkan Hospital Al-Shifa ni. Dia kata inilah kubu Hamas. Tapi sampai sekarang tak adalah Hamas ni. Hospital ni masih ada sekarang. Dia bom di sekeliling saja. Dan tapi hospital-hospital lain banyak dah hancur. Seperti hospital ahli, hospital apa lagi? Katolik. Tapi hospital ni dia cuba nak musnahkan, tapi dia cuba bagi hujah macam-macam. Tapi orang menafikan dia. Sampai sekarang dia tak boleh nak bom lagi hospital ni. Ni orang yang buat analisis data. Dia mengumpulkan bahawa dia kata setiap jam, dia jadikan setiap jam 42 bom akan jatuh. Dan setiap jam akan ada 15 orang akan mati dan 6 orang daripadanya adalah budak-budak. Dan 35 orang akan cedera setiap jam. Jadi tuan-tuan cuba rasakan, setiap jam kita buat, tapi dekat rakyat Palestin tu macam tu keadaan dia. Setiap jam akan ada 42 bom jatuh. Setiap jam akan ada 15 orang mati. Setiap jam akan ada 6 orang kanak-kanak mati. Walaupun bukanlah macam tu, tapi sekali dia bom tu, macam hospital itu 800 orang mati. Kanak-kanak dan semua, bukan tentera tapi semua mati. Ini daripada Presiden GSPP disebut bahawa ketika berlakunya peperangan, ada satu pemimpin negara Islam pun yang datang jumpa Hamas. Hamas dekat mana? Dekat Qatar, Ismail Haniah dekat sana. Tak ada satu pun negara yang berani masa awal 7 bulan lah. Tak ada yang berani memberikan sokongan kepada Hamas masa tu. Tapi sekarang ni dah banyak lah kan. Turki, sekarang dah mula ramai banyak negara beri sokongan kepada Palestin dan Hamas. Pada awal tu tak ada satu negara pun yang nak beri sokongan. Semua diam. Selepas beberapa hari barulah muncul Iran, Yaman cuba bantu. Ini apa ni? OIC. Kalau kita pasal ada berlakunya OIC. Tapi apa yang berlaku? OIC ni adalah tak ada apa yang membantu pun. Mereka mengeluarkan 5 solusi. 5 resolusi untuk menyekat Israel apa semua. Tapi apa yang berlaku, Israel tetap berperang. Tetap berlaku peperangan. Tetap tak boleh menghalang pun Israel. Jadi OIC tu betul lah, tinggal orang kata OIC je lah. Memang tak function, tak berfungsi dengan baik lah. Buat hanya sekadar untuk melepaskan tanggungjawab, tapi sebenarnya tak membantu pun. Ini kalau diukurkan dengan peta Malaysia, dengan peta Kuala Lumpur, jarak dia antara Batu Cave sehingga Putrajaya sampai Negeri Sembilan. Itulah keluasan Gaza. Ujung Selangor sampailah ke Negeri Sembilan. Tak besar pun Gaza.
Brigade Al-Qassam, iaitu Hamas, mempertahankan Gaza dan menyerang penjajah Israel. Kan? Kalau kita tengok sampai sekarang, peperangan yang berlaku, Israel di belakangnya US masih tak berjaya untuk menyerang Hamas ni lah. Masih tak berjaya. Berapa kali, kalau kita ingat lagi berapa kali dia nak cuba masuk perang darat, tapi gagal. 3 kali. Kali keempat baru dia sekarang dia masuk betul-betul. Kali keempat ni. Tapi masih tak berjaya lah. Jadi apa peranan kita? Yang ini yang paling penting sebenarnya malam ni. Lepas kita dah tengok saudara-saudara kita kat sana, apa peranan kita yang boleh kita buat? Boleh kita bantu untuk mereka. Pertama adalah dermalah bantuan kecemasan. Cuma dalam GSPP ni kita ada Aman Palestin. Cuma buat masa ni, kalau siapa tuan-tuan puan-puan follow, sekarang ada isu sikit, Aman Palestin ni difitnah. Sekarang ni tengah difitnah dan akaunnya dibekukan. Jadi tuan-tuan boleh sumbang melalui tabung-tabung, mana-mana tabung yang bantu Palestin lah buat masa ini. Cuma dalam GSPP sekarang ni, kita melaksanakan lagi ceramah-ceramah kesedaran. Cuma dari segi duit sumbangan, kalau nak berikan boleh, tapi kita pegang dulu lah, kita kumpul dulu. Sehinggalah fitnah ini akan selesai dalam masa yang terdekat lah, insyaAllah. Ini lokasi Aman Palestin. Sekali lalu lah. Kenapa Aman Palestin? Sebab Aman Palestin ni dia membantu Palestin dan Gaza secara terus. Dah ada pejabat, dah ada hospital, sekolah dah ada buat sana. Dah masuk Isya. Azan ke? Ini gambar-gambar yang ini sekolah yang dibina oleh Aman Palestin dan sekarang dah kena bom lah. Ni kalau saya dapat tunjukkan video ni, sekolah dia sangat hebat lah. Dia antara sekolah yang maju dekat sana. Tak sama dengan sekolah-sekolah yang ada dekat Palestin, Gaza. Tapi sekolah yang dibina oleh rakyat duit kita Aman Palestin ni, sekolah dia maju. Ada komputer, ada makmal. Dia punya pembelajaran dia pun berbeza daripada sekolah-sekolah lain. Mungkin dia ambil sedikit daripada Malaysia punya kurikulum. Dia berbeza sikit. Sekolah Aman Palestin ni dibina oleh Aman Palestin. Okay, kemudian yang kedua adalah yang kita boleh buat adalah solidariti. Kita menunjukkan sokongan kepada orang Palestin. Walaupun kita jauh, kita buat perhimpunan, buat tunjuk solidariti, kita buat ambil gambar, tunjuk, kita sokong. Bagi kita mungkin tak nampak sangat apa-apa, tapi bagi orang Palestin, mereka tengok, mereka sekarang ni nak dapat internet susah kan. Tapi bila mereka dapat internet, mereka tengok mereka dapat sokongan ramai daripada luar, bagi mereka sangat bermakna. Dan mereka tak berjuang seorang-seorang lah, dia rasa. Tapi mereka rasa kebersamaan kita. Jadi tak kita kena tunjukkan solidariti pembarisan Palestin ni. Tapi kena ingat, yang siri-siri peperangan kali ini adalah berbeza dengan siri-siri peperangan sebelum ni. Kenapa? Kalau sebelum ni, Hamas akan melakukan serangan apabila Israel buat serangan. Tapi sekarang ni adalah permulaan. Orang kata lembaran baru. Adalah lembaran baru untuk menuju pembebasan Palestin. Maknanya Hamas mulakan langkah pertama untuk langkah seterusnya, untuk akhirnya, ujungnya Palestin akan bebas. Kalau sebelum ni hanya mempertahankan diri. Tapi untuk akan datang ke depan ni, bermula dengan perang Taufan Aqsa ni, kita tak tahu lepas ni berapa lama perang ni akan berlarutan, kita tak tahu. Tapi lepas tu kita tak tahu apa sisi ke depannya. Tapi yang pasti, Hamas dia tak akan berhenti sehinggalah Palestin dibebaskan secara penuh.
Kan? Kembali balik kepada 1948, sebelum 1948. Macam bagaimana peta Palestin secara penuh. Maknanya misalnya Israel diharamkan secara penuh. Itulah lembaran baru yang dah buka pada tahun ini. Jadi tak tahu berapa tahun lagi ke depan ni, sehinggalah kemenangan akan berlaku. Ada 6 seruan yang kita dalam JSPP nak sampaikan adalah, pertama, kita nak pembebasan Palestin secara penuh. Kita nak two state solution tu kita nak. Kan? Malaysia sokong pembebasan Palestin secara penuh. Kita nak Palestin tu kembali dapat tanah balik seperti sebelum ni, sebelum 1948. Itu memang tanah mereka, itulah hak mereka. Kedua, kena persiapkan diri. Persiapkan diri macam mana? Kalau kita yang dah tua-tua, siapkanlah cucu-cucu, siapkanlah anak-anak. Pastikan anak-anak kita ini dididik jadi orang yang hebat. Apabila kita jadi orang hebat ni, kita boleh bantu orang Palestin mengikut apa potensi dan kekuatan yang kita ada. Tak semestinya semua kena pergi perang. Yang pergi perang tu tentera. Tapi yang kita boleh buat apa? Ada orang boleh pandai media, komputer, boleh bantu dari segi media. Boleh, kalau yang pandai hacker komputer, boleh bantu dari segi hacker. Maknanya nak ceritanya, setiap daripada kita ni ada peluang untuk membantu. Untuk membantu rakyat di sana. Pada zaman sekarang lah. Kalau dulu mungkinlah rasa susah, jauh. Tapi sekarang ni kita dengan kecanggihan yang ada ni, kita boleh bantu. Jadi kena persiapkan diri. Penuhkan subuh-subuh, solat jemaah di subuh. Kalau 2-3 hari lepas di masjid masjid mana? Alif Satar, dia buat geng subuh. Geng solat subuh macam solat Jumaat. Kalau tuan-tuan cari ke dekat dalam media sosial, keluar. Maksudnya dia kumpul anak-anak muda ni datang. Dia buat kempen geng solat subuh macam solat Jumaat. Dan ramailah, dia berjaya buat lah. Saya tak ingat masjid apa. Tapi ramai masjid tu. Jadi di tempat kita pun, di komuniti kita pun, sebenarnya kita boleh tarik anak-anak muda ni, tarik masyarakat yang ada. Lagi-lagi dekat flat ni, berapa banyak blok ada. Tapi berapa ramai yang turun. Macam mana kita nak bagi kesedaran untuk turun solat Jumaat? Kalaulah kekuatan Islam tu dapat dinilai pada solat Jumaat, pada solat subuh macam Jumaat tu, kalau kita tengok, itulah kekuatan kita. Ramai itu je, kalau tak penuh, separuh ataupun tak penuh lah. Itulah kekuatan umat Islam yang kita ada di sini. Yang ketiga, sokongan penuh pada perjuangan Palestin. Yang keempat, memberi tekanan. Tekananlah pada kerajaan ke ataupun pada pertubuhan-pertubuhan yang memberi bantuan kepada Palestin. Yang kelima, gerakan massa. Yang ini semua kena terlibat. Sebab apa? Sebab sekarang ni kita semua ada media sosial. Mana-mana posting-posting berkaitan Palestin, kita repost ataupun kita share. Itu je kita buat. Tak perlu kita buat konten baru pun. Tak perlu kita buat ayat ataupun kita yang buat media isi konten tu. Tak perlu. Hanya perlu share saja. Benda tu lah akan memberi kesan kepada, bukan dekat Malaysia je, sehingga ke luar negara, sehingga ke US, sehingga ke Europe. Apa yang berlaku, kalau kita tengok sokongan dekat US, sokongan dekat Europe, benda tu semua bermula daripada media sosial. Jadi jangan sekadar tengok, tapi tekan share. Itu je yang kita boleh bantu. Dan yang keenam adalah sumbangan duit. Itu sumbangan ni tak semua kita mampulah. Siapa yang ada duit lebih boleh sumbang pada tabung Palestin. Dan hadis Nabi ni yang penting. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yaghzu wa lam yahdisu bihi nafsihi mata ala sya'batu min nifaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, siapa yang mati wa lam yaghzu wa lam yahdisu bihi nafsihi. Siapa yang mati dan tidak pernah berperang,
dia tak pernah perang, tak pernah berjihad, serta tidak pernah berniat pun dalam dirinya untuk berjihad, maka dia mati dalam satu bentuk kemunafikan, munafik. Dalam hadis yang lain tersebut, barang siapa yang menyiapkan seorang untuk berperang di jalan Allah, maka dia seolah-olah telah berperang. Dan barang siapa yang menjaga keluarga orang yang berperang, maka dia juga seolah-olah telah berperang. Jadi tuan-tuan, kita nak pergi berperang memang tak boleh. Kerajaan antar tentera pun memang banyak undang-undang susah lah. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita dengan sumbangan kita, itulah kita niat, dia adalah niat jihad. Itulah jihad kita dengan duit. Maksudnya kita dalam diri kita tu ada niat untuk kita bantu berjihad sama-sama. Jadi siapa yang tak ada niat langsung untuk bantu, untuk serta dalam peperangan ini, takut kita termasuk dalam hadis Nabi yang kata dalam satu bentuk kemunafikan. Jadi tuan-tuan, sama-samalah kita infakkanlah hati kita untuk bantu rakyat Palestin, insya-Allah. Dan yang terakhir dan yang kita boleh buat adalah dengan boikot. Dan boikot ni walaupun walaupun kesan dia tak nampak jangka masa pendek, dia adalah jangka masa panjang. Tapi dia memberi kesan walaupun tak banyak, tak besar. Cuma boikot ni, kalau kita nak boikot semua benda, mampu tak? Dia ikut kemampuan. Benda ni dia ikut kemampuan. Kalau mampu boikot semua produk Israel, produk US, silakan. Tapi kalau tak mampu, kita pilihlah produk-produk yang memang betul-betul menunjukkan sokongan pada Israel. Contohnya macam McD. Saya terpaksa sebut McD sebab memang dia terang-terang dia tunjukkan bahawa dia beri makanan kepada tentera Israel. Itu memang dia jelas, dia tunjuk. Yang kedua, Starbucks, H&M dia tunjukkan sokongan dia. Ni yang kat Malaysia, yang Malaysia punya Grab. Grab pun dia ada menunjukkan tanda sokongan dia. Ada lagi yang lain-lain tu dia tak nampak sangat. Contoh macam KFC, Pizza Hut ke apa. Walaupun dia ada royalty untuk sana, tapi dia tak nampak. Jadi tuan-tuan, kalau tak mampu boikot semua, boikot je lah yang menunjukkan sokongan ni. Ada juga Mercedes pun tunjuk sokongan juga. Ada beberapa syarikat besar. Dan yang terakhir, Abu Ubaidah menyebut, wahai rakyat kami, rakyat Palestin, kamu adalah manusia yang dipilih Allah dengan ribat. Ribat ni apa? Mempertahankan negara. Allah dah pilih orang Palestin ni memang hidup dia untuk berperang. Mereka dah rasa dah, dia dilahirkan ni untuk berperang. Yang terbaik, kamu adalah orang yang memegang panji perang dan jihad dalam menghadapi musuh Allah yang telah membunuh para nabi dan saudara kepada monyet dan babi, maka yakinlah dengan Tuhanmu bahawa dia tidak akan meninggalkan kamu dan kemenangan ini akan datang dengan kesabaran dan pengorbanan yang hebat. Maksudnya orang Palestin ni, mereka dilahirkan, mereka dah rasa mereka memang dilahirkan untuk berjihad dekat Palestin. Jadi mereka tak perlu takutlah bahawa Allah akan bantu bersama mereka. Allah tak akan mensia-siakan mereka. Kita kat Malaysia ni, kita dilahirkan untuk apa? Untuk bantu mereka lah. Kena rasa tu. Kita walaupun jauh, kita pun kena rasa kita kena bantu mereka. Wallahu alam. Jadi sekadar itu sajalah perkongsian saya pada malam ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu datang daripada kejahilan dan kebodohan kita sendiri, insya-Allah. Aminkan doa Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farij jam'ahum wa shattit kalimatahum. وزلزل أقدامهم وسلم عليهم كلمة من كلابك يا قهار يا جبار يا متكين يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مدير السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم.
Allahumma ansurna mujahidin fi Palestin, fi Gaza. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi sebelum akhir nanti boleh masuk, nanti kalau ada tabung bergerak nanti boleh masukkanlah di sumbangan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.